Kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 9.5 juta ringgit kepada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah bagi mempromosikan kekayaan budaya dan kepelbagaian etnik negeri ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berkata, kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak RM400,000 kepada Persatuan Kebudayaan untuk aktiviti kebudayaan, kesenian dan bahasa. Katanya semua peruntukan itu adalah tanda keseriusan kerajaan negeri dalam meningkatkan semula sektor pelancongan di Sabah. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Daerah Sempurna Merangkap mengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Regata Lepak Juraiman Jadil. Haji berkata untuk masa hadapan pemain industri pelancongan mesti bersifat inovatif, sedia untuk berubah dalam mengatasi pelbagai kekangan yang dihadapi, termasuk situasi negara beralih ke endemik. Katanya penduduk Sabah yang terdiri daripada pelbagai budaya dengan lebih 30 kumpulan etnik adalah aset yang menjadi tarikan negeri ini. Pembukaan sempadan negara katanya membawa kabar gembira kerana sektor pelancongan negeri mula menunjukkan peningkatan. Sidang DUN Sabah. Kerajaan Sabah akan membuat rayuan kepada Kerajaan Persekutuan sekiranya tindakan menangguhkan atau membatalkan terus sebarang projek pembangunan turut dilaksanakan di Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berkata walaupun keputusan Kerajaan Persekutuan berhubung penangguhan projek pembangunan belum dimaklumkan kepada kerajaan negeri, namun beliau berharap ia tidak dilaksanakan di Sabah. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, BN Usukan, berhubung keputusan kerajaan pusat yang akan menangguhkan atau membatalkan semua projek yang belum dimulakan sebagai langkah penjimatan dalaman yang diarahkan menerusi Pekeliling Perbendaharaan Malaysia bertajuk Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam. Sumbangan itu beliau berkata pihak kerajaan negeri akan merayu semula kepada Kerajaan Persekutuan jika ia dilaksanakan juga di Sabah. Sementara itu, daerah Sandakan mencatat peningkatan kes denggi yang tinggi, iaitu sebanyak 436% hingga 2 Julai lalu berbanding bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Insinyur Syahelmi Yahya berkata, jumlah kes denggi yang didaftarkan sehingga 2 Julai lalu adalah sebanyak 327 kes. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Hiu Vunzin Warisan Karamunting, adakah kerajaan telah mengaktifkan usaha berkesan untuk membantras wabak denggi dari terus meningkat. Katanya lagi JKNS kini sedang melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menangani kes denggi di Sabah termasuk pemantauan kes dan aktiviti kawalan denggi. Bagi menjawab soalan tambahan daripada Fung Jinze Dap Luyang berhubung prosedur operasi standard yang telah diwujudkan bersama pihak berkuasa tempatan bagi mengelakkan penularan wabak denggi, Syahelmi berkata setiap PBT telah mempunyai jawatan kuasa kesihatan yang dianggotai oleh pelbagai jabatan yang ada di daerah tersebut. Manakala projek melibatkan pembangunan dan infra yang belum bermula di Sabah dan Sarawak sewajarnya tidak ditangguh atau dibatalkan. Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah Datuk Yaakob Han berkata, projek pembangunan di negeri ini dan jiran seranta perlu dipertimbang serta diteruskan bagi menghormati kepentingan Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata kerajaan pusat dalam masa sama turut menyedari bahawa industri minyak dan gas di kedua-dua negeri Sabah Sarawak adalah mencukupi bagi menanggung keperluan pembangunan negeri Kepulauan Borneo ini. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah itu berkata demikian ketika membidas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad mengenai isu kesediaan kerajaan pusat menangguh atau membatalkan projek yang bermula di negara ini. Mustafa atau dikenali sebagai Tokpa dalam satu majlis perasmian tertutup di sebuah universiti di Kelantan berkata langkah demikian adalah sebagai penjimatan perbelanjaan awam bagi membolehkan dana disalurkan untuk pemulihan ekonomi negara. Sementara itu, Yaakob dalam masa sama membidas carangan tersebut, memandangkan ia secara tidak langsung boleh membantutkan usaha negeri Sabah membangunkan beberapa sektor ekonomi yang didorong oleh projek pembangunan infra. Seterusnya, seorang lelaki yang hilang selepas dipercayai tersesat hampir 10 jam di dalam hutan di Kampung Dudar, Kota Belud ditemui selamat awal pagi tadi. Mangsa berusia 33 tahun itu dilaporkan masuk ke hutan berkenaan untuk melawat tanah pusaka sekitar jam 4 petang sebelum disedari hilang selepas gagal dihubungi ahli keluarga.
Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.10 malam. Katanya seramai 4 pegawai dan anggota bersama sebuah jentera terus dikerah ke lokasi kejadian untuk membantu. Katanya sebab gagal dihubungi, ahli keluarga khawatir mangsa tersesat di dalam hutan. Operasi mencari mangsa terus dijalankan oleh pasukan operasi bersama penduduk kampung. Selepas beberapa jam pencarian, mangsa akhirnya berjaya ditemui dalam keadaan selamat kira-kira 5 km dari lokasi mangsa meletakkan kenderaannya. Menurutnya sebaik dipastikan dalam keadaan selamat, mangsa terus diserahkan kepada ahli keluarganya. Baiklah, terus akan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.